dan ketiadaan diam yang panjang. Syarat tu, syarat dalam takbiratul ihram, ketiadaan diam yang panjang. Antara dua kalimahnya Allahu Akbar. Pertama kalimah Allah, yang kedua kalimah Akbar. Maknanya tak boleh nak dia. Kalau dia mai ia panjang Allahu, duk dia lama Akbar, tu tak boleh. Mana kita kena direct selalu. Itu syarat dalam takbiratul ihram. Dengan makna tak syarat dia iaitu tidak mempunyai diam yang banyak dalam dua kalimah. Dah tak boleh kita kata Allah duk dia hu akbar, tak boleh. Kena Allahu Akbar. Itu syarat dia. Syarat nak melakukan takbir itu jangan kita duduk dia yang lama. Tak di antara dua kalimah. Allah duduk dia baru Akbar atau boleh. Lepas tu honaknya Allahu Akbar. Gitu. Nak dua-dua tu biar jangan diam yang panjang antara dua kalimah. Lagu mana maksud dengan dia yang panjang tu? Iaitu diam yang panjang tu. Iaitu diam yang panjang tu, diam yang lebih daripada qadar bernafas. Maknanya diam tak boleh lebih daripada qadar bernafas. Jangan pula Allah, lepas tu berhenti duduk bernafas dulu ke apa, baru Akbar. Mana kita nak ambil dalam nafas iaitu low. Allahu Akbar. Tak boleh nak Allahu berhenti ke nafas dulu baru Akbar. Tak boleh. Itu syarat takbir itu. Itu juga merupakan syarat takbir itu. Dan daripada qadar bernafas dan penat atau dia yang pendek yang dikosakkan dengan dia memutus akan takbirnya. Nak berhenti dulu Allah, lepas tu kosak berhenti dulu sebentar nak putus, dah, maka baru Akbar. Tak boleh. Dengan makna wajib kita menyelesaikan kosak ta'arud ta'yin dalam masa takbiratul ihram. Dengan makna dalam takbiratul ihram tu tidak boleh kita kosak nak memutuskan dulu takbir. Mana wajib kita kena melakukan benda tu dalam masa takbiratul ihram. Mana atas nafas iaitu la. Atas nafas sama. Tak boleh guna nafas lain untuk takbiratul ihram. Dan Allah satu nafas, Akbar satu nafas, tidak boleh. Dan wajib kita syaratnya kena Allahu Akbar dalam satu nafas. Ingat itu model. Dan memperdengar, wajib memperdengarkan takbiratul ihram akan dirinya. Wajib mendengar tu dengan sekalian hurufnya, huruf pada takbiratul ihram. Dengar dengan perkataan alif, huruf alif lam lam ha, dah alif kah bara tu kena dengar di telinga kita sendiri sepaling-paling kurang. Kalau tak dengar oleh telinga kita sendiri semasa takbiratul ihram, maka hukum sembahyang kita tu tidak sah. Begitu juga dengan bacaan Fatihah, begitu juga dengan bacaan tahiyat ataupun tasyahud.
wajib bagi dengar kepada diri kita sendiri. Ustaz ada soalan, ada orang atas soalan Ustaz. Okey, beres. Dia tanya dari segi kita nak ukur dengar sendiri tu lagu mana? Setengah mana Ustaz? Adakah dengar Telinga kita boleh dengar apa kita sebut. ada setengah orang kan Ustaz kan? Macam kalau kita semaya kan? Kalau semaya begini kan? Ni ana tambah ni. Ada kalau kadang kita semaya tu orang nombor 3 ni dia baca teh dengar paket tu Ustaz. Tu berat benar. Tu dia panggil lagu tu tak boleh membawa waswah kepada orang lain. Semaya dia tu sah tapi maknanya makruh perbuatan tu. Makruh perbuatan Jangan. Walaupun dia agak-agak macam basic tapi dia dengar di telinga dia tapi makruh dengar di telinga kita ya huruf-huruf tu. Huruf dalam takbir tu dia ada alif lam lam ha. Kena dengar di telinga kita. Akbar tu alih kah borot. Mana kena dengar di telinga kita. Jangan dengar di telinga orang lain. Kecuali kita ni jadi tu email lain lah. Email tu nak dengar kepada orang lain lah pula. Kalau kita semaya suara kita tu, sekurang-kurangnya biar dengar di telinga kita. Allahu Akbar. Tak apa dah tu. Kadang-kadang tak bunyi langsung pun takbir tu tidak sah. Hatta di telinga kita sendiri pun tidak dengar. Sebab itulah dari sudut benda segala rukun tempat bacaan wajib diperdengarkan kepada diri kita. Takut tak dengar lagi baca Fatihah dalam hati. Benar. Tidak sah baca Fatihah dalam hati tu. Mana tempat kaedah dengar tu mana ustaz? Biar dengar huruf-huruf. Begitu juga dengan baca tahiyat. Biar dengar huruf dalam tahiyat. Begitu juga dengan baca Fatihah. Biar kita dengar huruf dalam Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekurang-kurangnya biar telinga kita terdengar. Jangan berderah sampai nak 3-4 orang dengar hak kita baca tu. Itu boleh membawa waswah kepada orang lain. Itu adalah terkadangnya makruh dan terkadangnya boleh pergi kepada haram perbuatan tu. Semaya kita tu sah tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh pihak syarak. Nak faham molek tu. Memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya, huruf takbiratul ihram, huruf bacaan Fatihah, begitu juga dengan huruf tasyahud akhir. Ayat selalu dah situ. Huruf dalam takbiratul ihram, huruf dalam Fatihah, huruf dalam tasyahud, huruf dalam salam. Wajib dengar di telinga kita. Tak boleh tu. Nak baca Fatihah dalam hati tak boleh. Nak wisalah dalam hati tak boleh. Nak baca tahiyat akhir dalam hati tak boleh. Wajib kena dengar di telinga kita. Sekurang-kurangnya kena dengar di telinga kita sendiri. Bukan nak suruh dengar orang-orang lain tak. Biar diri kita yang boleh dengar untuk kita nak atur cara makhraj tepat keluar huruf. Ustaz, Bagaimana soalan Ustaz? Ya. Macam mana kalau orang yang kurang pendengaran? Macam mana dia baca kuat tapi dia ingat dia tak baca kuat? Sound trouble Ustaz. Sama dia goyah tu. Situ maknanya hukum syarak memaafkan. Maaflah perbuatan dia tu. Dia tak dengar kan? Kohor dia takut tak dengar. Dia derah tu. Dia padahal derah dah. Dia derah lagi. Dimaafkan. Ada ulama duk kecek. Benda ni dimaafkan. Pasal dia kok mana-mana pun wajib nak dengar di telinga dia. Maka dia tu tiba-tiba orang kurang pendengar. Terpaksa kena derah lah sikit. Sebab kalau dia tidak dengar di telinga dia, tidak sah cara dia letak makhraj tu. Bismillah tu nak tak lagu mana. Begitu juga dengan Alhamdulillah tu nak tak lagu mana. Kalau dia tidak dengar. Tak boleh. Kalau dia boleh dengar, dia kena dengar. Kalau dia tu pasal tuli asli dia tu nak buat lagu mana. Dah tuli terus, dah buat mana. Tapi semaya atas qadar kemampuan dia.
Kadang-kadang dia boleh rasa betul dia sebut tu dengan gerak pada mulut dia. Dengan gerak pada mulut dia tu dia boleh rasa betul. Dia boleh faham dengan cara gerak dia. Orang tulis kan? Maka situ dimaafkan lah oleh syarak. Mana walaupun dia tak dengar, dia boleh ambil faham atas ada gerak tu. Itu ulama tu kecek lagu tu. Kalau orang lagu ni Ustaz, orang jenis pasal tuli kan, pasal jenis, Mana? orang jenis pekak badok, panggil pekak badok lagu ni. Oh, buka badok orang bagi. Ada pekak badok lah, pekak badok ni. Dia boleh jadi tok email ke Ustaz? Takut nanti dia jadi tok email nanti dia ganggu pula lah, dia ganggu baca. Dia masalahnya sejauh mana dia boleh faham dengan sebut dia tu. Pahalik kita sendiri sebagai makmum pun kena dengar molek. Tak boleh gini tu email ni, wajibnya barakah lah. Semaya untuk diri dia tu sah lah. Situ kita nak tengok sebagai makmum tu boleh buat pertimbangan. Hak dia baca tu. Takut tak dengar cara dia nak giltak makhlak tu. Tidak sah lah turut. Kita boleh buat tu email daripada satu peringkat tu. Sebab kadang-kadang orang tulis pun dengan cara gerak mulut dia pun dia boleh faham. Tak apa lah dia ada ilmu. Dia tak ada ilmu situ tak boleh pergi. Tapi pentingnya bila dia jadi email, kita makmum ni kena dengar molek. Cara sebut dia. Jika didapati kita tersebut dia tu tidak memuaskan hati kita, mana tidak betul, wajib kita niat mufaraqah. Sebab dia tahu dah dia tu lagu tu. Bahasa jenis tuli badok, Ustaz kata sana. Jenis tuli badok tu mana tak boleh lah. Tapi kita kata, kalau walaupun dia tidak dengar dari sudut dengan telinga dia, tapi cara dia letak lidah dia tu kena, maka tidak jadi masalah. Kita boleh turut lah. Tapi kau tengok dia letak lidah dia tidak kena, harai lah kita turutnya. Tidak sah semaya tu. Jangan turut lah. Dia kena turut kita lah. Kita tak boleh dia jadi tu iman lah. Biar dia tu turut kita. Okay, Ustaz, ada satu soalan lagi Ustaz. Ya. Okey. Yang ni lain sikit soalan ni. Dia bangun daripada sujud, tiba-tiba terbaca tahiyat. Bangun daripada sujud, dia baca tahiyat, lepas tu dia terberhenti. Dia berhenti pada tahiyat, dia terus baca Al-Fatihah. Kemudian tahiyat tu kira tergantung. Boleh ke macam tu Ustaz? Tahiyat akhir ke? Dia bangun daripada sujud. Dia ada dua. Kalau tahiyat akhir tidak boleh lah. Ya, masa dia berdiri Ustaz. Dia bersujud, dia berdiri, sepatutnya baca Al-Fatihah. Disebabkan oleh lalai, dia terbaca tahiyat. Lepas tu dia ingat balik. Dia ingat balik. Dia berhenti. Dia baca tergantung balik lah. Boleh tak? Kadang sunat dia sujud sawi lah. Kerana lupa. Semaya tak ada apa kan. Kalau dia tidak sujud sawi semaya pun sah. Tetapi dalam keadaan tu dia bagi kudung lah semaya tu. Cacat. Itulah. Tak sah semaya dia tu kan. Sah. Tapi sebaik-baiknya dijabarkan dengan sujud sawi disebabkan oleh lalai. Terlupa. Terlupa lah begitu terpanggil. Sunat sujud sawi lah. Disebabkan terlupa. Semaya tidak ada masalah. Soalan lagi. Tadi isu pekak. Sekarang isu dia bisu pula Ustaz. Pekak dengan bisu. Pekak dengan bisu pula. ni dia tidak wajib semaya. Dah kalau benda tu asli. Dah. Tidak wajib semaya. Maka bila dia tidak wajib semaya, kita tak boleh turut dia lah. Sebab semaya bagi dia tu tidak wajib. Kalau pekak asli, bisu asli. Kita nak ajar pun dia tidak dengar. Kita nak suruh dia kata pun tak boleh. Dia tidak wajib semaya. Dia nak semaya tak ada masalah. Mungkin semaya kerana menghormati waktu lah. Sebab diri dia semaya sendiri pun tak tahu kot mana dah. Dia tak boleh nak dengar dah. Maka hukum dia tu tidak wajib semaya. Bermula orang ialah dalam keadaan bekak dan bisu, maka hukumnya tidak wajib semaya atas dia. Bila tidak wajib semaya atas dia, kita tak boleh turut dia kan. Kita jangan turut dia. Sebab dia tu semaya pun tidak wajib atas dia. Jangan turut dia. Dia nak semaya tak ada apa. Tapi dia tu tidak wajib semaya. Tidak termasuk dalam
kategori orang yang wajib solat. Dah. Okey, Ustaz ada lagi soalan? Ustaz ada sebut tadi tentang sujud sahwi. Tapi katakan kita sujud sahwi tapi tak baca ayat dalam sujud tu. Boleh tak Ustaz? Boleh juga dengan syarat kita kosak sujud sahwi. Tapi sunat baca dalam tu subhanallah yanamu wala yashu. Sunat baca gitu. Tiba-tiba tidak baca. Tak apa. Boleh. Dah. Sebab baca tu pun sunat juga. Maksudnya biar kosong tak apa Ustaz lah. Okay, sujud tu kosong pun tak apalah. Kosong tak Kosak puasa kau sujud. Dah, nak sujud tu kena niat dulu kan. Sahaja aku sujud, 2 sujud kerana lupa. Kalau tak niat, kita sujud batal lah. Nama rukun pula. Kalau kita sembahyang berjemaah tu, email lah. Oleh kerana email sujud, wajib kita kena sujud. Kalau kita tak sujud, maka batal sembahyang kita. Sebab tu email tu sujud. Sebab kita dah niat asal lagi mengikut. Jadi apa dia buat, kita tak buat, tak boleh. Okey. Okey, ada soalan personal sikit Ustaz. Ada orang hantar kat saya. Ya. Boleh Ustaz buat ulang kaji sikit tentang sujud sahwi? Ulang kaji tentang sujud sahwi. Okey, selepas tahiyat tu. Nak sujud tu wajib kena niat. Okey. Niat lagu mana? Sahaja aku sujud, 2 sujud kerana lupa. Ataupun sahaja aku sujud, 2 sujud kerana meninggal daripada tahiyat awal. Ataupun sahaja aku sujud, 2 sujud kerana lupa melaksanakan satu gapung dia. Benar. Supaya tukar tadi dah tu. Hak tempat patut baca tahiyat awal, dia baca Fatihah bisa. Tu lupa dah tu. Maka wajib kena niat. Siapa dia yang tidak niat dalam sujud sahwi, maka batallah sembahyang dia kalau dia sujud. Sebab niat tu adalah wajib. Kecuali kalau dia mengikut imam, dia tidak payah niat. Oleh kerana tu imam tu sujud, maka wajib dia kena turut sujud. Contoh kita kata, tu imam dalam sembahyang, tu imam lupa misal. Lupa untuk nak baca tahiyat awal ke, maka dia pun sujudlah dalam rakaat akhir tu. Selepas sebelum daripada wisalat, dalam rakaat akhir tu dia sujud dah. Lepas dia baca tahiyat akhir, dia pun sujud. Kalau kita tidak sujud, maka jawab dia batal sembahyang kita. Wajib kita kena sujud kerana mengikut imam. Sekali pun kalau tu imam tidak sujud pun, sunat kita sujud lagi. Tapi bila kita nak sujud, wajib kita kena niat untuk nak sujud sahwi tu. Sahaja aku sujud, 2 sujud kerana lupa ke, kerana tinggal ke apa ke, ikutlah. Kalau kita tidak niat, waktu kita nak sujud sahwi, tak kita sembahyang sorat, maka sembahyang kita tu batal. Kecuali kita mengikut imam, tak apalah, tak niat apa. Kerana kita mengikut imam. Kalau tak imam sujud, kita tak sujud, maka hukumnya batal sembahyang kita. Sebab kita masuk sembahyang itu dalam keadaan mengikut imam. Okey, boleh jelas? Jelas. Okay, ada lagi? Nak sambung aware soalan aware tu. Okay. Nak sambung soalan aware Ya. Sujud sahwi tu. Okey, kalau imam dia tak sujud sahwi, dia buat kesilapan tapi dia tak sujud sahwi. Okey. Makmum dia kena sujud bila Ustaz? Kena sujud Sunat kita sujud. Bila tu imam wisalat kita sujud sahwi. Okey. Tapi situ wajib kita kena niat. Saja sujud sahwi kerana tu imam tu lupa. Sujud. Bila tu imam kita wisalat, sunat kita sujud. Tidak wajib, sunat kita sujud. Dan satu lagi Ustaz, misalnya kita buat salah dalam sembahyang dia. Okey. Kita niat nak sujud sahwi. Tiba-tiba kita terbui salat. Assalamualaikum. Lepas tu sebelum daripada kita berkata-kata perkataan, kita boleh niat balik masuk dalam sembahyang tu sujud sahwi. Sujud balik. Terima kasih Ustaz. Sebelum daripada kita berkata-kata, perkataan, patah perkataan. Boleh niat masuk balik, lepas tu sujud sahwi. Nak sujud sahwi tu niat
Ada tanya ni, niat lagu mana Ustaz? Ada kata Sahaja aku sujud kerana lupa. Kena lupa. Okey. Sahaja aku sujud, dua sujud kerana lupa. Kalau tidak niat gitu batal sembahyang. Dia panggil menambah rukun. Okey Ustaz, tadi kita kalau kita lupa dalam semaya dia kan, dalam semaya dan kita Ya. kita terlupa nak niat dalam semaya. Tapi kalau misal kita lepas salat dah, Assalamualaikum, selepas salat tu tiba-tiba kita aku tak sujud sawi lagi lah hatilah. Ya. Niat kita nak sujud. Kita boleh niat masuk balik. Sahaja aku masuk balik dalam sembahyang. Sebelum kita bercakap, ni patuh perkataan. Bercakap tu tak kira lah zikir ke apa nak kan? Adalah kalau masuk dalam bab berkata-kata lah. Sama ada cara zikir ke. Okay. Kalau subhanallah kan. Sudah subhanallah. Baru ingat tak boleh lah. Sebab sudah. Ataupun kita wirid banyak dah misal. Tak boleh lah. Tak kira lah. Dah. Tu boleh kita rujuk balik dalam kitab Matla'i pada 9. Okay, kalau tu email Ustaz, kalau tu email dia terlupa, kita beri salah juga, kita tahu dah sepatutnya dia sunat sujud sawi. Dia beri Okey. salah tu, lepas tu kita beri salah juga. Lepas tu kita ayat email sawi, sujud sawi. Kita ayat kita tak sapan daripada Okey. Nanti boleh masuk. Dan Pasal kita perkataan kita iman sawi baru dua baru. dan kalau kita boleh masuk juga Ustaz. Boleh masuk. Masuk juga. Boleh masuk. Tunggu masuk. Dia sujud, kita sujud. Tidak jadi masalah. Nah, tu tempat syarat. Kita boleh hoyak. Iman sahwi. Tu imam pun dia tu. Sahwi tempat mana? Baru dua. Nah, ada. Ninggal kuno kita ada. Contoh. Ninggal kuno. Baru ni. Boleh masuk balik. Tu. Sebab tu dia kata sebelum daripada ni patuh percakapan. Boleh masuk balik. Email pun masuk balik, kita pun masuk balik. Kita masuk balik atas dasar mengikut lah. Tak payah niat ke apa lah kita pun. Dah. Dia tu niat lah saja aku masuk balik dalam sembahyang tu lah. Tidak guna takbiratul ihram lah. Boleh lah. Tapi dengan syarat sebelum daripada bercakap, ni patuh perkataan. Tapi situ Ustaz dengan ada dalam kitab Matla'i tu, dia sebut ni puluh patuh. Tu silap dia tulis tu. Mau kata ni puluh patuh lah. Parok lah. Yang Dari Imam kota- tu, dia dari cakap kota- ni patuh. Dalam Matla'i tu ada sebut tu. Sebelum berkata-kata, ni patuh perkataan. Okey. Maka boleh masuk balik. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey Okey. Ustaz, ada soalan lagi Ustaz. Yang ni Okey, soalan semua beres. Apa? bab lupa hari ni Ustaz. Okey, biarlah. Kalau orang solat subuh, selepas salam baru teringat dia lupa baca kunut. Okey, Dia nak dia boleh solat balik masuk. ke macam mana? Dia boleh masuk balik sebelum daripada kecek ni patah. Dia boleh masuk balik. Kalau kita sebagai makmum pun bila email tu masuk balik kan, kita masuk balik ke ada sembahyang. Email sujud sawi, kita pun sujud sawi lah. Kita sebagai makmum. Tak setika ke apa, boleh lah kita. Tak ada masalah. Ada soalan lagi Ustaz Ya. Saya solat sunat tasbih. Lepas tasbih saya terus rukuk. Okey. Selepas rukuk baru ingat Fatihah untuk baca. Saya Okey. baca Al-Fatihah selepas iktidal boleh tak Ustaz? Boleh naik balik. Tapi tak kena baca lah Fatihah tu. Kalau salah kita tidak baca Fatihah semula kan, tidak boleh lah. Dah. Rakaat tu kita larang. Jadi kita baca Fatihah tu baru jadi balik. Lepas tu rokok balik lah. Sudah baca Fatihah, rokok balik lah. Sudah baca Fatihah, rokok balik. Sudah rokok kan? Tidak. Seperti mana sembahyang biasa lah. Tak boleh. Tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau tasbih tu sebenar aku sembahyang raya, maka tidak perlu dah. Sebab sunat ya tasbih tu. Dah, sudah baca betul rokok tak kira lah. Tak, tidak payah nak kata, kita baca tasbih. Itu tak apalah. Nah, pemenang wajib. Pemenang sunat tu boleh kita teruskan. Sebab tasbih tu sunat ya. Nah. Okey Ustaz, ada soalan Ustaz. Ini special sikit ni. Semasa niat, ada orang sebut sahaja aku ataupun sengaja aku. Yang mana satu Ustaz? Dia Yang lebih kurang benda sama maknanya. Sahaja aku dengan sengaja aku tu makna sama. Boleh buat sengaja aku sembahyang.
perbuatan sembahyang tu sengaja kita buat. Bukan buat dalam lupa dak pula. Boleh. Dah ada sedikit ulama dak kerja serupa. Sama. Ulama dak kerja dak pandang sahaja dengan sengaja tu lebih kurang. Tu dia. Okey. Tujuan dia nak menyahajakan perbuatan kita. Mana kita bukan buat dengan tak ingat dak, kita buat dengan sengaja buat. Atau sebut saja. Okey Ustaz, yang ni berkenaan tahiyat. Sepatutnya tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Okey. Tiba-tiba dia terlajak baca sampai tahiyat akhir. Dia terlajak sampai tahiyat akhir, tapi dia stop tahiyat akhir, tak habis baca, Dia terus naik bangun. lah. Dia naik. Perlu Dia tak naik. sawi? Dalam masalah ni, kalau kita semaya seorang, dah mungkin molek kita sujud sawi. Kalau kita semaya cara berjemaah, biarlah tinggal gitu lah. Takut menyebabkan orang alik belakang tu gapo salah. Dak duduk menanya. Dah. Sebab dia terlajuk tu tidak sengaja. Tidak batas semaya. Dah. Cuma kalau nak comel kat, kalau kita semaya seorang kita sujud sawi lah. Kerana kita dalam semaya tu lalap. Kita nak guna sujud sawi boleh juga. Kau salah terlebih gitu. Tapi kak takut kalau makmum tanya, royak gitulah. Amor telajuk baca tadi. Royak lah. Kalau ada makmum tanya. Okey, maksud Ustaz, ini kewajiban simpulkan balik Ustaz Sebab ada kat pertanyaan kat sini. Okey, kalau sujud sahwi ni, sebelum bagi salam, wan niat terus untuk sujud sahwi. Ya, Wan niat turun. dua sujud kerana lupa agama ikut. Okey, lepas tu wan turun, sujud, lepas tu naik balik. Tapi tak baca apa pun tak apa Ustaz tak? Tak ada khabar, tak ada masalah. Sunat yang baca. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Tu sunat yang baca. Okey. Lepas tu orang bangun Tapi duduk niat tu. tu mesti kena ingat. Niat kena ada lah. Niat untuk nak sujud sawi tu. Kalau kita semaya seorang. Ataupun kalau kita imam pun wajib kena niat tu. Okey. Kalau kita tak niat, kita sujud juga batal. Lepas tu Ingat lepas boleh. sujud, wan akan naik balik duduk. Lepas tu Okey. sujud sekali lagi. Okey, Lepas naik tu balik. bangun. Assalamualaikum Okey, warahmatullahi. cantik. Assalamualaikum warahmatullahi. Susah. Tapi jangan lupa niat waktu nak sujud. Nak turun sujud. Kalau terlupa niat waktu nak sujud tu tidak niat, maka jawab dia batal semai. Wajib nak sujud sawi tu kena niat. Kalau kita makmum tidak perlu dah. Kerana mengikut imam. Tu imam sujud, sujud. Kalau kita tak sujud, tu imam sujud, maka hukumnya batal semaya kita. Okey. Kemah molek tu Okey. Jago molek kena royak orang lagu tu kalau orang tadi. Royak lagu ustaz royak. Okey, insyaAllah. Ni Ustaz ada satu soalan ni, bab niat jugalah. Niat ni. Bab niat juga ni, niat Ustaz. Ada soalan ni, dia kata gini. Kalau dia jadi tu imam, hari Jumaat pagi tu dia semaya surah sejadah lah. Kena baca surah jadah tu. Bila sampai time nak perintah sujud tu, jadi kita nak sujud tu Ustaz. Jadi adakah imam kena niat? Tidak perlu. Tak perlu niat. Tidak perlu kerana dia panggil situ tu khususiah. Khususiah dah. Okay. Kalau buat sujud jadah hari lain, isna ke serasa ke, atau batas semaya tu. Tu kalau tak boleh lah. Tak boleh. Dia kita baca pun khusus dia kena baca ayat tu. Tak boleh baca ayat lain. Kena Tapi baca ayat sejadah. Contoh kita semaya Isra, kita semaya sejadah. Kita semaya sejadah. Kita semaya kita baca surah sejadah. Tak sah. Batal semaya. Batal semaya lah Ustaz ni. Kalau sujud. Sebab tak ada dalam hukum suruh lagu tu. Okey. Tapi kalau kita baca Quran, kita baca Quran lah. Sunat kita sujud. Tiba-tiba siapa kat tempat sujud tu, adakah sunat sujud kita? Sunat kita sujud. Dalam semaya lah. Dalam semaya pun tak kita sujud lah. Tapi jangan dalam semaya pun tu lah. Jangan pilih baca. Kena ingat molek. Hak demo semaya sunat tarawih tu kerana dia baca satu juzuk. Satu Quran, 30 juzuk. Tapi kalau kita gini Ustaz kita baca satu surah. Surah tu bukan surah sejadah tapi dalam surah tu dia ada untuk kita sujud tilawah Jadi kita sujud juga masa tu boleh tak? Kau tak boleh juga. Dalam semaya fardu. Fardu. Jangan.